Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru yang saya hormati serta rakan-rakan sekalian. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Kalau dengar lagu ini, mesti para hadirin dapat meneka apa tajuk cerita saya. Ya, betul. Cerita saya adalah kisah hijrah Rasulullah SAW yang kita kasihi dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada hadirin yang dirahmati Allah, perkembangan Islam di kota Mekah meningkat dan orang Quraisy Mekah melancarkan tentangan hebat terhadap Muslimin Mekah. Ada yang diseksa dan dibunuh kerana mempertahankan Islam. Oleh kerana keadaan yang begitu mencabar, mereka telah diarahkan oleh Rasulullah SAW supaya berhijrah ke Madinah atas perintah Allah. Lalu, berhijrahlah para Muslimin Mekah ke kota Madinah. Namun begitu, Rasulullah SAW masih lagi berada di Mekah menunggu perintah Allah supaya berhijrah bersama-sama. Beberapa orang sahabat baginda, iaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar, sabda Rasulullah, Allah telah mengizinkan berhijrah dan meninggalkan Mekah. Di sini dapat kita lihat bahawa Rasulullah SAW tidak hijrah selagi belum mendapat keizinan daripada Allah. Adakah kita biasa mengamalkan meminta izin sebelum melakukan sesuatu? Kita sebagai anak mahupun pelajar, mari kita sama-sama mengamalkan amalan meminta izin dan restu daripada ibu, bapa dan guru. Sebelum melakukan sesuatu, agar amalan kita mendapat restu dan rahmat serta keberkatan daripada Allah. Pada hadirin yang dikasihi Allah, hijrah bukanlah suatu perkara yang berlaku secara tidak sengaja, tetapi segala-galanya telah dirancang dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah perjalanan baginda SAW bersama Sayyidina Abu Bakar tetap berjalan dengan lancar walaupun banyak rintangannya. Pada malam sebelum baginda bertolak, orang kafir Quraisy mengampung rumahnya dan baginda mengetahuinya. Lalu memerintahkan Sayyidina Ali supaya tidur di tempat baginda. Waktu itulah Allah Maha Berkuasa telah menghalang pandangan orang musyrikin dan baginda dapat meloluskan diri. Baginda bersembunyi di Gua Tur selama beberapa hari hingga keadaan menjadi reda. Barulah baginda meneruskan perjalanannya ke Madinah. Maka dengan perancangan yang teliti disertakan dengan pertolongan daripada Allah, terselamatlah baginda dari ancaman kaum musyrikin Quraisy, seperti firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi, wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka
Dan ingatlah ketika orang kafir memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkapmu dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Subhanallah, Maha berkuasa. Peristiwa itu tadi mengajarkan kita untuk sentiasa membuat perancangan dan persediaan yang untuk mencapai kejayaan yang cemerlang, seperti pepatah Arab mengatakan manjada wajada, sesiapa yang berusaha dia akan berjaya. Para hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar sempat singgah di Quba dan berhenti rehat di tempat Bani Am bin Auf selama 10 hari. Di sinilah baginda sempat menyiapkan sebuah masjid yang merupakan masjid pertama dibina di dalam Islam, iaitu Masjid Quba. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 107, La takum fihi abadan lam masjidu assisu ala taqwa min awwali yawmin ahakku an takku man fihi rijalun yujibuna anna yatatahharu wallahu yuhibbu mutahhirin. Artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu solat di dalamnya. Setelah itu, baginda meneruskan perjalanan menuju ke Madinah. Setelah mengetahui berita kedatangan Rasulullah SAW, maka penduduk Madinah bersiap sedia menyambut ketibaan baginda. Apabila tiba di Madinah, baginda disambut dengan penuh kegembiraan. Mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah telah tiba dan menyanyi kegembiraan. Tallahal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Baginda SAW pun membeli tanah daripada wali kedua anak yatim, lalu mendirikan masjid di atas tanah tersebut yang dikenali sebagai Masjid Nabawi. Begitulah para hadirin, walau di mana jua baginda berada, pasti baginda SAW akan mendirikan masjid sebagai tempat untuk baginda menyebarkan Islam. Baginda sentiasa meletakkan Islam pada martabat yang tinggi. Berbeza dengan kita pada hari ini. Walaupun masjid terbina dengan banyaknya, masih ada yang lupa pada ajaran Islam. Ayuh para hadirin, mari kita jadikan Islam sebagai perkara yang penting di dalam kehidupan kita sebagaimana Rasulullah SAW. Para hadirin yang dihormati, setelah sampai di Madinah, baginda SAW memulakan dakwah dan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar. Baginda bersabda yang bermaksud, bersaudaralah kamu
seperti saudara kandung. Masya Allah, betapa indahnya persaudaraan umat Islam pada ketika itu. Berbeza keadaannya pada kita hari ini bersaudara, tetapi ada kalanya tidak mengenali satu antara sama lain. Jadi sebagai umat Islam, kita mestilah sentiasa hormat menghormati dan tolong menolong serta kasih mengasihi antara satu sama lain supaya wujud satu masyarakat yang aman dan harmoni. Nun di sana indahnya pelita, sambil berjalan cahaya tersebar. Akhir kata tamatlah cerita, ambil pengajaran, jadikan iktibar. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.